Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala man salaku tariqahum wa nahjahum ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmi Allahi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. InsyaAllah kita akan masuk kepada perbahasan kitab Hidayatus Sibyan kita. Dan kita bersyukur juga kerana kita dah masuk bulan ke-11, bulan 11. Dan bulan depan kita dah berada di penghujung tahun 2024. Dari si berasa dan kita tu sentiasa dalam keadaan menghitung hari. Maknanya untuk kita, sementara kita belum dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengisi masa-masa hidup kita ini dengan kebaikan semampunya. Dan hari itu pun banyak je program kita di Kuching sebenarnya. Daripada pagi tadi program Qiyamul Lail di Masjid Masjid At-Taqwa di Gita Siang. Kemudian pagi itu kita ada program di situ, dan petang tu kita akan mula untuk program Maulid Akbar di CIDB Convention Center. Ia dah jadi program tahunan sidaknya lah. Dan program yang kira program besar maksudnya dengan advertising ataupun dari segi advertise-nya pemerintahan lah. Maknanya kerana sidak memang dah beberapa tahun olah dan ia dah jadi program tahunan. Dan apapun, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mentalaah kitab ini adalah satu usaha yang sangat bagus ni. Dan terutamanya di pondok-pondok di Sarawak tu kita mengharapkan perkembangan yang positif lah. Maknanya kerana kita dapat berbanding dengan sidak belah Naya, sidak Kedah, sidak Kelantan, sidak Selangor, di Negeri Sembilan, banyak pondok-pondok. Jadi kita di Sarawak pun alhamdulillah usaha kita memajukan pondok-pondok tu adalah satu usaha yang sangat murni. Dan bukan juga mudah, bukannya mudah. Kita tanya dengan doktor pun yang pun faham, memang sangat-sangat faham bahawa kita nak menghidupkan pondok tu nampaknya macam mudah, tapi semudah maknanya cabaran dan dugaannya sangat-sangat berat. Apatah lagi maknanya usaha untuk menghidupkan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menyebut bahawa maksudnya apabila matinya alim ulama tu, kita nak melahirkan seorang alim yang bukan senang. Jadi benda yang susah. Sebab yang di antara tanda-tanda kiamat ialah banyak orang alim yang meninggal. Dan apabila orang alim meninggal tu, ada orang yang jadi pelita kepada ummah, yang membimbing masyarakat. Sebab yang kita apabila ada pondok, usahanya adalah untuk melahirkan generasi-generasi yang berilmu. Dan Islam tu pun bukan juga hanya sekadar ngapal Quran, maksudnya tahfiz ke apa yang memang bagus juga, tapi yang alimnya susah nak dicari, susah nak yang kita nak dapat. Baik, kita masuk kepada muka surah 4 dalam buku nak pada tak tadi besar bubuk. Tulisan bubuk. Tulisan tu halus sudah bubuk kan gitu. Jadinya barisan 4 baris ke bawah, iaitu pada sifat 20, iaitu membahaskan pada sifat sama. Ke-11-nya iaitu qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin.
Ke-11-nya iaitu sama, artinya mendengarnya Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajibkan ia bagi zat akan kaunuhu sami'an, dan ta'alluq ia dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Maknanya zat Allah Ta'ala tu pada dirinya pun yang mendengar. Maksudnya zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama mendengar. Mungkin ya Tuhan tu Allah Ta'ala tu nya peka. Kan? Ini mestilah dia dengar. Mungkin maknanya apa-apa sifat kekurangan pada Tuhan adalah mustahil. Maknanya apa-apa sifat yang kita fikir pada akal kita tu, buta kah, bengal kah, bisu kah, pencat kah, OKU ke istilahnya lah. Apabila dia dah cacat, istilah OKU lah. Kadang-kadang OKU tu, kadang-kadang kita mesti tahunya OKU. Dia nampak badannya normal, tapi rupanya OKU. Dia ada sijil OKU, ada kad OKU. Kenapa? Mengal rupanya. Maksudnya ia semuanya istilahnya. Tapi pada Allah Ta'ala itu adalah sifat mustahil. Sama itu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Dan lawannya iaitu as-samam. Lawan pada sifat itu as-samam artinya tuli, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi mun kita baca-baca Al-Quran, ada disebut bahawa antara zikir, cara kita berzikir juga kita boleh bagi couple berzikir. Maknanya couple berpasang-pasangan. Contohnya innallaha sami'un alim, kita boleh berzikir ya sami' ya alim, ya sami' ya alim, ya sami' ya alim, ya sami' ya alim. Karena Allah Ta'ala tu nya indah. Bahasa Al-Quran itu indah. Jadi apabila dalam Quran macam jadi boleh kita makin kerana ada dalam Quran. Ya sami' ya alim, ya sami' ya alim. Dan Allah Ta'ala itu tidak akan menggandingkan apa-apa pun namanya kecuali nama-nama yang indah bagi. Jadi apabila dia dah letaknya Sami'un Alim, artinya partner kepada Sami' itu adalah Alim. Jadi kita boleh zikirkannya ya Sami', ya Alim, ya Sami', ya Alim. Wahai Tuhan yang maha mendengar, wahai Tuhan yang maha mengetahui. Muncul je ada ayat. Kalau nak ayat pembesar dah disedia pakai naga bubuk. Ada pakai tak naga tu. Jadi jadi kita untuk membekal tu juga. Minta doktor bekal. Okey. Kelak-kelaknya macam-macam alasannya. Kabur mata putus silapan liat lah, macam-macam nak dibaca orang tidak dalam belajar. Alusi mau belajarnya. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi mengetahui. Itu adalah sifat Sami'. Lawannya as-samam, iaitu artinya tuli. Allah Ta'ala itu dia berkata mendengar, dan Allah Ta'ala itu tidak peka. Jadi kita kena tahulah yang wajibnya Sami', dan yang mustahilnya adalah tuli ataupun peka. Baik, sifat yang ke-12. Yang ke-12-nya adalah basar. Basar itu melihat Allah Ta'ala, iaitu maknanya dikatakan bahawa Allah Ta'ala itu pada melihat. Artinya lawannya al-umyu, iaitu al-umyu artinya buta. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat buta. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang berdiri ia dengan zat yang mewajibkan bagi zat akan kaunuhu basiran, yang ta'aluk ia dengan melihat sekalian yang mawujud, iaitu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Artinya apabila disebutkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan basir, sebagaimana dalil Allah Ta'ala menyebut innahu bi'ibadihi khabirun basir. Jadi apabila sebut ayat tu khabirun basir, boleh kita ambil zikir lagi ya khabir ya basir, ya khabir ya basir.
wahai Tuhan yang maha mengetahui dan Tuhan maha melihat. Ya, maknanya khabir tu lebih dalam daripada basir. Allah Ta'ala itu sangat-sangat mengetahui, ya, sangat-sangat mengetahui. Mengetahui artinya apabila disebut sangat mengetahui, kita manusia itu terbatas, kita sih tahu. Apabila kita pakai baju, pakaian, kita sih tahu apa yang dalam pakaian, ya. Dalam tubuh kita pun kita sih tahu, dalam perut kita pun kita sih tahu. Walaupun kita secara belajar sains kita tahulah tu jantung situ, tu perut situ, usus tu tahu. Tapi apa yang sebenarnya dalamnya kita pun sih tahu. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui, semuanya Allah tahu, yang zahir dan yang batin. Termasuk juga Allah maha mengetahui apa yang akan berlaku pada masa-masa akan datang. Kita sih tahu, kita mati bila Allah tahu, ajal kita sini Allah tahu, rezeki kita banyak ni Allah tahu. Itu semuanya Allah tahu. Bahkan apa yang terlintas di hati kita yang kita sih nuturnya pun Allah tahu. Niat kita terutamanya, apa yang kita niatkan, Allah tahu semuanya. Okay? Itu sebutnya maknanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang ke-12, iaitu sifat basar. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangat khabir, maha mengetahui, ya? Baik. Dan tahu, melihat itu juga. Manusia tu, kita tu terbatas, kita nampak di dunia tu saja. Yang kita nampak tu kampung Reban, kampung Mang, kita melimpas ada pokok sawit, dia di tengah kita. Tapi sebenarnya alam yang ada di dunia tu, dicipta oleh Allah Ta'ala tu sangat luas. Cuma kita je si dapat mengumpul. Kecuali pun orang yang minat dengan ilmu falak ataupun minat dengan ilmu astronomi, dia sampai berbeli dengan dak teropong-teropong nak puluh-puluh ribu harga. Yang nangga ke bulan tu, nak bulan macam kita nangga muka kita tu dapat dalam tak. Macam ni lah orang nangga bulan tu punya ada teropong, ada teropong ke nangga. Yang sidak tu kerjanya, dan kawan-kawan selalu nangga di Facebook, sidaknya berkongsi, bercerita. Memang hobi sidaknya lah. Bukan sekadar hobi dia, ilmu ya. Ilmu falak ya, antara salah satu daripada cabang ilmu dalam Islam, dan ilmu yang juga adalah ilmu yang sangat menarik. Ya, jadi pun kita nangga biasa nak ditangga kita ya biasa aja, tapi pun sebenarnya pun kita meneroka ke alam-alam nun, nak di langit-langit, nak bintang-bintang kacak terlalu cantik dan terlalu indah. Ya. Baik. Kemudiannya disebutkan bahawa makan kaunuhu basiran, yang ta'aluknya dengan melihat sekalian yang mawjud. Itu maknanya ini iaitu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu dengan sekalian hambanya amat mengetahui lagi amat melihat. Jadi sebab ya apabila kita belajar sifat 20, Allah tu maha mengetahui, maha melihat. Jadi Allah Ta'ala tu selayaknya lah tempat kita bersadu, tempat kita mengadu, tempat kita minta. Allah tahu. Macam kita berkelakar dengan Allah Ta'ala ya, macam kita betul-betul punya tahu. Dia tahu apa nak diminta kita, dia tahu apa hajat kita. Dia tahu kita tu ingin macam tu, kita mau macam tu, ada hajat macam tu. Apa yang kita ingin kita minta dengan Allah Ta'ala ya. Sebabnya apabila kita beribadah di tengah malam, dalam sembahyang terutamanya, kita macam berkelakar dengan Allah Ta'ala, macam kita bermunajat dengan Allah. Jadi tempat yang paling baik, tempat kita untuk bersadu kata orang tadi, di sejadah lah, di tempat tersemayang. Jangan bersadu di Facebook. Ada orang kadang-kadang dia bersadu di Facebook, semua ceritanya panjang A to Z, kita pun kadang-kadang baca pun siapa dibaca semua. Saya bukannya minat, jadi baca-baca nak di Facebook nak panjang-panjang, baca nak ringkas-ringkas dia mau nak panjang-panjang. Apa ceritanya sebenarnya tu? Harus ujung-ujung dah baca habis, tak harus ketemu ujung. Kan tak? Apatah lagi cerita-cerita hal gosip. Kira tu orang cerita hal Patah Amin bercerai dengan Fazura lah apa. Semua nak ditahu tak semua. Jadi sibuk lalik hal rumah tangga orang. Kerana memang artis tu apa semua tu memang biasa sedaknya, dia marketing sedaknya ya. Makin kita rajin tahu cerita halnya, makin gagu lagi. Kan? Jadi hidup orang nikah bercerai ya biasalah.
Bukannya artis je, oleh karenanya artis dia viral. Macam di kampung kita tuan bercerai, dia dah viral. Sini tahu orang siapa? Perban. Keperban pun disebut sini. Apa tak lagi nak viral tak? Jadi maksudnya tadi, jangan kita gaguh hal benda-benda yang tidak memberi faedah dan pahala kepada kita, ya. Dan ke-13, kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud pada, yang berdiri pada zatnya, yang wajib bagi zat akan kaunuhu mutakalliman, yang ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh Allah dengan ilmu, iaitu sekalian yang wajib dan mustahil dan yang harus akan sebagai ta'aluk dilalah. Lawannya al-bukmu, iaitu maknanya dikatakan mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan bisu, ya. Al-bukmu artinya kelu, bisu, iaitu mustahil. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Telah berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa dengan beberapa perkataan. Baik, wa kallamallahu Musa tu kita nak dalil, ya. Dalil yang dalil pada sifat kalam tu, Allah Ta'ala berkata-kata tu. Dalil Allah Ta'ala pernah berkelakar dengan Nabi Musa, bermunajat. Nabi Musa, ya, sikit sifat Nabi Musa tu, bahasa kita kena faham, bahasa Sarawaknya pun. Nabi Musa tu dia penanggi, dia minta dengan Allah Ta'ala, ya. Dia penanggi, dia nanggi macam kita minta dengan lelaki tak, bang, bila tak nak beli emas kan tak janji birthday tu, tertangi, bang, takkan janji nak beli handphone baru ambil, tangi, selagi dia beli ditangi, macam ni lah. Panggil Nabi Musa, dia pernah nanggi Allah Ta'ala, dia minta nak nangga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala marah, si boleh tak nangga zat aku, maknanya minta nangga zat, maknanya batang, istilahnya batang tubuh Allah Ta'ala, ya. Si boleh, kata Allah si boleh menzahirkan zatnya di dunia tu, maka binasalah alam semesta, ya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa bernaik bukit Tursina. Tursina, yang mana Tursina? Waktu saya belajar Mesir dulu, alhamdulillah lah, sampai juga saya ke puncak Tursina, ya. Tursina, ya, puncak gunung tinggi. Waktu kami on the key, ya, memang malam tu, sebab biasa gunung-gunung pun orang akan dekiknya malam. Kenapa nyasin nampak? Apabila nyasin nampak, orang si gayat, orang naik jalan, dia sepuluhnya pun guide, tukang lembah, ikut jalan atas. Apabila dah terang sehari bawah tak air, tinggi pada gunung tu, katanya macam ni istilahnya. Itu Sainat yang sangat tinggi. Baik. Jadi dalil wa kallamallahu Musa taklima, telah berkata-katalah Allah Ta'ala dengan Nabi Musa itu dengan beberapa perkataan itu. Ada ayat, ada pakai ayat tu, pun kita hafal ayat tu. Wa kallamallahu Musa taklima ini sangat penting, bagus untuk nyuruh anak-anak berkelakar. Ayat dia bagus pakai, nyuruh anak cucu tak berkelakar. Maksudnya menyelamat kelakar, kita boleh pakai ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Kita tekankan yang pun lidah, ya, tekan lidah. Cucu tak dalam, tekan lidahnya. Kita sebut bismillahirrahmanirrahim, wa kallamallahu Musa taklima. Tekan tadi, ya. Pun izin Allah Ta'ala, pun kita jenis yakin mengenai Quran. Lalu pandai kelakar baby tak? Anak tak, ya? Kan ada biak jenis lambat kelakar, macam menyebut buat bebek, kapal menyebut dia. Anak babak nak jadi selamat kelakar. Dah umur 2 tahun, umur 3 tahun. Seorang lain dah lancar kelakarnya, masih lambat kelakar, lambat betul-betul. Jadi selain daripada usaha kita dengan cara terjumpa doktor, kita pegang ayat Quran yang tadi dengan sebut wa kallamallahu Musa taklima, ya. Baik, itu adalah sifat yang ke-13. Dan ke-14 kaunuhu qadiran, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang maha kuasa. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lamanya. Ada zat itu bersifat dengan kudrat, iaitu lain daripada kudratnya
dan melazimkan ia bagi kudrat lawannya, iaitu kaunuhu ajizan, erti keadaannya yang lemah, iaitu mustahil. Ya, artinya sifat yang ke-14 adalah sifat Allah Ta'ala itu maha berkuasa dalam keadaan sentiasa berkuasa. Ya, maknanya ada kekuatannya, ada kudratnya, iaitu Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat. Dan lawannya ajizan, iaitu sifat lemah. Mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Mohon Allah Ta'ala lemah, maknanya tak layak jadi Tuhan. Tuhan tidak bersifat lemah, bersifat dengan kudrat, ya, bersifat dengan kuat, ya, maknanya berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ya dengan kudrat Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala tu, dia boleh jaga semua dunia tu. Sebab kita nak alam semesta tu, Allah Ta'ala pun kudrat lah, maknanya dia boleh mentadbir alam tu, langit dan bumi, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Semualah makhluk, termasuk manusia, binatang, jin, semua Allah Ta'ala boleh kontrol. Ya, mohon Allah bersifat kudrat, boleh si Allah Ta'ala nak kontrol semua tu. 7 petala langit, 7 petala bumi, apa nak ada di lautan, apa boleh makan binatang-binatang dan binatang-binatang di darat, di lautan yang kita ingatnya si makan, ini pun macam kita juga makan. Ya, maknanya binatang-binatang dalam laut kan, dah ikan, dah sotong, dah apa-apa, dah boyak, dah biawak, apa semua yang makan, ini ada makanannya. Maunya si makan macam kita juga matinya. Jadi maksudnya siapa yang menentukan, siapa yang ada power control tu, kudrat tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu langit, 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan mengitu seluruh alam semesta, termasuk juga manusia, jin, malaikat, dan termasuk dah syaitan, iblis, termasuk dah ya, semua benda-benda yang kita nampak. Ya, Allah Ta'ala kontrol semua, manusia, jin. Macam kita di dunia tu, kita duduk di pondok tu, waktu tu nak, kita tu manusia, ada si jin keliling kita tu, ada jin yang ada, jin yang nak wujud, jin yang macam kita juga, berlaki bini, makan minum. Ada jin Islam, ada jin Islam, ada jin yang kafir, ada jin beriman, ada jin mancal, ada jin kerja dan curi, ada macam-macam lah jin. Jin tu macam manusia aja, cuma dia alam lain, alam jin, kita alam manusia. Jadi ibu kita nak berkawan dengan jin. Disebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sidak jin pun disuruh sembahyang juga, disuruh puasa juga, disuruh melakukan kewajipan-kewajipan sebagaimana kita manusia. Jadi kita dah ditakdirkan manusia, ibulah gagu-gagu nak jadi jin. Mohon kita nak jadi jin, boleh juga lah. Jadi terpaksa kami orang tu kumpul tulang. Kami orang makan isi, kita makan tulang. Dan kan jin kan makan tulang, kan? Jadi pun kita nak orang yang sifatnya makan isi manok, apa isi kambing, apa isi lain, tulang jadi makan, dan jin lah makan. Jadi orang yang adalah, dia disebut sebagai keturunan jin, pura jin. Baik. Yang ke-15, kaunuhu muridan, artinya keadaannya yang berkehendak. Berkehendak bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lamanya. Ada zat itu bersifat dengan iradat, iaitu lain daripada iradat, dan melazim ia baginya lawannya kaunuhu karihan, artinya keadaannya yang benci, iaitu bersifat mustahil. Ya, artinya kaunuhu muridan, artinya berkehendak, maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lamanya. Ada zat yang bersifat dengan iradat, iaitu daripada iradat dan melazimkan ia baginya. Lawannya kaunuhu karihan, iaitu artinya keadaannya yang benci, ataupun yang dikatakan dalam keadaan karihan di sini lebih kepada bermaksud terpaksa dipaksa. Ya, iradah artinya muridan, artinya yang berkehendak, bukannya dipaksa. Ya, maknanya mustahilnya bersifat dengan sifat
terpaksa dipaksa. Ya. Maksudnya lebih tepatnya adalah murid berkehendak di situ adalah lawannya karihan, itu maknanya dalam keadaan dia tidak suka, dalam keadaan benci ataupun dalam keadaan terpaksa. Ya. Allah Ta'ala pun yang berkehendak sesuatu berlaku dalam hidup di dunia itu. Apa-apa yang berlaku dengan kita tu di muka bumi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiknya yang baik, baiknya yang bagus ataupun yang tak bagus. Kita memang mau yang bagus, tapi mun Allah Ta'ala berkehendakkan benda yang si dapat elak. Disebutkan di dalam Al-Quran, asa ayakunu khair, asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu suka kepada sesuatu, tapi sebenarnya si bagus barang yang kita. Kadang-kadang barang yang kita si suka, tapi sebenarnya barang yang kita si suka yang bagus untuk kita. Yang kadang-kadang di dunia tu benda ada yang kita si suka nak, tapi Allah Ta'ala takdirkannya sesuatu. Contoh yang berlaku yang di Palestin, sinda orang suka apa yang maknanya Palestin yang macam ni, kena tindas lah, kena bunuh lah, kena serang lah, kena bom lah. Kita pun sakit hati, kita jadi kesian. Tapi sebenarnya aturan Allah Ta'ala tu ada rahsia di sebaliknya. Ya Allah nak nuruh, maknanya orang Yahudi tu berkumpul di Sia, supaya setidaknya rami-rami nak seluruh dunia tu Yahudi berkumpul di Sia untuk membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa tidak akan berlakunya kiamat melainkan orang Yahudi kelak yang akan dibunuh dan setidaknya akan berlari bertapuk di belakang batu-batu dan belakang pokok-pokok, maknanya disebut sebagai gharqat tadi. Lalu sehinggakan pokok dan batu yang pada menunggah orang Muslim. Yang Muslim katanya, wah ada Yahudi belakang aku, bunuhnya. Kau tak nak jahit orang Yahudi sampai ke pokok, sampai ke batu, nyuruh kita bunuhnya. Jahit dan nama bangsa Yahudi, ya. Tapi bangsa Yahudi itu sebenarnya ada juga yang beriman. Maknanya cuma kebanyakan mereka, macam juga Ahlul Kitab, ada juga yang Nasrani dan Yahudi, ada yang beriman dan ada yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang berimannya sih banyak. Baik. Yang ke-16, kaunuhu aliman. Yang ke-16, kaunuhu aliman, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mengetahui bermula, maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama. Ada zat iaitu bersifat dengan ilmu, iaitu lain daripada ilmu, dan melazimkan ia baginya. Lawannya kaunuhu jahilan, artinya keadaannya yang jahil, iaitu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala yang ke-16 adalah ilmun ataupun aliman, yang maha mengetahui. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat Allah selama-lama zat itu bersifat dengan ilmu, iaitu lawan baginya adalah sifat jahil. Jadi Allah Ta'ala tu memang sifatnya dalam keadaan mengetahui, dalam keadaan berilmu. Dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada yang Allah tidak tahu. Tidak yang Allah Ta'ala tidak tahu, mustahil mesti tahu. Apa saja yang berlaku di muka bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yataharraku zarratan illa biiznillah, tidak bergerak sesuatu itu melainkan dengan izin Allah. Semua nak berlaku di muka bumi itu sebesar debu pun Allah tahu. Hebatnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ke-17-nya kaunuhu hayyan, artinya Allah Ta'ala itu artinya dalam keadaannya Allah Ta'ala yang hidup. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lamanya. Ada zat iaitu sifat dengan hayat, iaitu lain daripada hayat, dan melazim ia baginya. Lawannya kaunuhu mayyitan, artinya keadaannya yang mati, iaitu mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mati. Tapi seluruh makhluk, semua makhluk selain daripada Allah, ma'asiwa Allah, selain daripada Allah akan mati. Semua selain daripada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, disebut dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kita manusia tu hidup mati. Binatang
Apabila sampai tempohnya, pusat kita kah, pada dina kita kah, asukkan, dia akan mati. Pokok-pokok pun nak disayang kita pun macam ni, kita sayang pokoknya, apabila tiba masanya akan mati. Dunia tu macam ni pun, kita sayang dunia tu, dia akan kiamat juga, akan binasa juga. Termasuk juga malaikat maut. Malaikat maut, siapa nama malaikat maut? Malaikat Israel dan cabut nyawa kita ya. Kita ingat malaikat maut yang cabut nyawa, dia si mati, dia akan mati juga. Dia sampai dia tak akhirnya mati. Apabila dia dah dicabut nyawa semua, lalu tinggal dah habis dah manusia untuk dimatikannya, lalu Allah tanya, wahai Israel, siapa di antara kita dua tu tinggal? Kita dua lagi tinggal Allah Ta'ala. Ya Allah, kita tinggal kita dua lagi. Jadi kau si matikah? Maksudnya Allah Ta'ala bersifat hayy, Allah Ta'ala itu bersifat hidup, dan dia tidak mustahil Allah Ta'ala mati. Maka Allah memerintahkan Israel, cabutlah nyawa kau sendiri. Jadi Israel ya, dalam keadaannya cabut nyawa orang, si pernah merasa yang cabut rasa sakit nyawa, cabut nyawa orang. Akhirnya sampai satu ketika lah Allah Ta'ala akan nyuruh dia cabut nyawanya pun. Baru yang merasa sakitnya yang mati itu. Rasa mati ya. Sebab ya maksud yang kita nak belajar pada sifat yang ke-16 ini ialah bahawa sifat yang ke-17 tu maknanya bahawa semua makhluk selain daripada Allah mati. Maka Allah Ta'ala itu bersifat hidup selama-lamanya dan tidak akan mati selama-lamanya. Ya, itu yang kita belajar daripada sifat yang ke-17. Ke-18, adapun sifat ke-18 kaunuhu sami'an, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mendengar, bermula maknanya iaitu bersifat yang sabit, iaitu bagi zat selama-lamanya. Ada zat itu bersifat dengan sama, iaitu lain daripada sama dan melazim ia baginya, dan lawannya kaunuhu asam, artinya keadaannya yang tuli, iaitu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tuli. Ya, bersifat dengan tuli. Sifat Allah Ta'ala itu mendengar, dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu sifatnya berpekat. Kita tu manusia, waktu muda dengar dah tua tu dah semua dah telinga dah kurang. Mata terang di waktu muda, apabila dia dah tua mata makin kabur. Lutut kuat dah tua-tua, lutut dah longgar. Dulu rekod habis kampung dia ikut kita. Kira itu nak pergi ke pondok tu pun tenggol. Mesti sabar dia sampai. Mujur je ada orang ngembak tadi nak ngembak ke kereta ke servis, kita ambil pahala ngangkut daripada rumah. Alhamdulillah. Tapi cucu tak hantar maki motosikal kan. Alhamdulillah. Mesti dia orang hantar si atas. Ya, ngembak semangat kita tadi, walaupun tenggol kata orang tadi, opok-opok jalan dengar, belajar. Walaupun si bapa-bapa nak faham pun si dah halah ngambil berkat duduk dalam majlis ilmu. Saya selalu nyebut bahawa kita duduk dalam majlis ilmu untuk berkat. Minta dengan Allah Ta'ala kita si dapat berjuang di plastik, tapi sekurang-kurangnya kita mati dalam majlis ilmu, menyampaikan ilmu, mendengar ilmu. Sebab ya dalam hati kita nawai itu, kita tu sentiasa niat, hari-hari niat nak nuntut ilmu, nak nuntut ilmu, nak nuntut ilmu. Walaupun mungkin kelas kita tu cuma hujung minggu, tapi hari-hari kita mesti ada niat untuk menuntut ilmu. Ya. Yang ke-19, ya, yang ke-19 kaunuhu basiran, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang melihat, bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat yang selama-lama adanya zat, iaitu bersifat mustahil, iaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat, bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lamanya ada zat, dan bersifat dengan basar, iaitu lain daripada basar dan melazimkan ia baginya. Lawannya kaunuhu a'ma, artinya keadaan Allah Ta'ala itu buta adalah mustahil. Kita tu memang mesti pandai jaga mata, si mustahil mata kita pun boleh jadi buta. Baik kesihatan mata tu kena jaga. Selalu sanangkan, kadang-kadang nangga di TikTok kah apa, kadang-kadang sudah kongsi macam kita di kampung tu banyak daun sirih. Selalu kita merebus daun sirih ya, lepasnya kita mesti cuci mata kita seminggu sekali ke 2 minggu sekali kan. Rejang-rejang rebus,
Lepas apabila air dah sejuk, baru tak main-mainkan mata kita di dalam air sirih. Ya, bagus sebenarnya. Untuk nyuci mata yang keluar, yang pun lendir-lendir, kanak kamar-kamar yang pandai keluar. Selain daripada tarik mata lah, selain daripada tarik mata yang pun sebenarnya untuk membuangkan debu-debu di mata kita. Jadi Allah Ta'ala tu, kaca Allah Ta'ala cipta mata kita tu, ni ada bulu depan tu pakai cover dan debu-debu. Mesti dia bulu mata, susah tak? Macam kita ada kening tu juga. Semuanya ada kerjanya, ada gunanya. Ada janggut, ada somek, ada bulu telinga, bulu hidung, ada pakai. Ada pakai, ada filternya. Filter pakai mengelak debu. Macam bau, macam hidung kita tu pakainya detect bau juga. Allah Ta'ala pun kerja tu semua. Masya Allah, tabarakallah, ciptaan Allah yang maha hebat. Ya? Ke-20 nya kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Bermula maknanya itu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lamanya. Ada zat iaitu bersifat dengan kalam, iaitu lain daripada kalam, dan melazim ia bagi kalam. Lawannya kaunuhu abkam, artinya keadaannya yang kalau, iaitu maknanya dikatakan kelu, iaitu mustahil. Ya, artinya Allah Ta'ala berkata-kata, iaitu pada sifat yang sabit bagi zat Allah Ta'ala dengan sifat kalam, iaitu daripada kalam dan lazim ia dengan kalam. Lawannya al-abkam, artinya orang yang kelu ataupun bisu. Bukan bekam ni, bekam yang lain, tapi itu abkam. Abkam artinya bisu. Maknanya tak berkata-kata. Sedangkan Allah Ta'ala itu kaunuhu mutakalliman, Allah itu sentiasa berkata-kata. Ya. Sebaya disebutkan dalil contoh berkata-kata tu maksudnya nya mulutnya sentiasa aktif. Macam kita berkata-kata. Ya, sebab disebut dalam hadis dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Allah Ta'ala sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para ulama, di akhir zaman tu kita jangan tinggal salawat dan jangan tinggal kita beristighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seorang sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia nanya, "Nabi, wahai Rasulullah," katanya, "mohon kami jadikan hari-hari kami itu 1/4 daripada masa kami itu untuk berselawat, boleh sih?" Maka Nabi madah, "Boleh. Tapi mohon kau nambah lagi, bagus. Bagus lagi," kata Nabi. Anak. Lalu dia pun malah keputusan lagi mendapat macamnya, kami setengah daripada masa kami itu kami guna untuk selawat, banyakkan selawat. Setengah daripada masa kami yang kami free itu kami guna untuk selawat. Lalu kata Nabi madah, "Ya bagus. Tapi mau kau nambah, bagus lagi. Makin banyak lebih daripada ya, bagus lagi." Lalu dia madah 3/4 masanya. Bagus, kata Nabi, mau kau nambah, bagus lagi. Lalu ujung-ujung diringkaskan ceritanya, lalu seluruh masanya digunanya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi madah, "Itu yang terbaik bagi kamu dan kamu akan mendapat ganjaran." Maknanya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita bersalawat, sebenarnya dalam salawat yang ada istighfar. Dalam salawat yang juga mengandungi istighfar, keampunan. Maknanya orang yang bersalawat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit kisah yang berlaku pada zaman dulu yang tentang kisah seorang hamba Allah yang bapaknya seorang pemuda tu asalnya pergi Mekah, asalnya pergi tawaf, asalnya pergi Mekah. Yang setiap langkahnya akan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila dia berselawat dia tadi, ada orang alim yang dekat Mekah yang dangganya. Mana biaknya setiap langkahnya berselawat, setiap langkahnya selawat. Walaupun pusingan pertama tawaf punya berselawat, pusingan kedua punya berselawat, pusingan ketiga pun berselawat, lalu dia madah dengan biaknya. Sebenarnya mengikut kitab, pusingan pertama ada doanya, pusingan kedua ada doanya, pusingan ketiga ada doanya, pusingan sampai ke pusingan ketujuh ada doanya. Kenapa kau tu berselawat aja? Tu apa ceritanya? Pahala kita. Lalu dia madah dengan orang alim, ingin tahu orang yang alim. Sebenarnya ada kisah di sebalik kenaknya berselawat. Ya. Lalu dia bercerita pernah dia pergi haji dengan bapaknya, tiba-tiba bapaknya sakit tenat dan bapaknya pun meninggal. Apabila bapaknya meninggal,
lalu muka bapaknya lalu jadi bertukar jadi hitam, lalu jadi macam orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati masih beriman. Lalu ditutupnya muka bapaknya, takut aib bapaknya tadi orang, takutnya macamnya takut tidaknya bapaknya mukanya pada hitam. Jadi dia takut apa dosa bapaknya tu. Sedangkan dia tengah tawaf di Kaabah. Dalam keadaannya bingung macam ni, dalam keadaannya risau, dia pun tiba-tiba datang seorang pemuda, seorang lelaki yang cantik mukanya, indah wajahnya. Lalunya mendekati jenazah bapaknya tadi, lalu dibukanya nak nutup muka bapak, lalu disapunya, lalu disapu 3 kali nyapu, lalu bersih muka bapak yang tadi daripada hitam legam yang tadi, lalu jadi bercahaya, lalu bersinar, lalu berseri mukanya, berseri. Lalu sebelum orang yang beredar, dia sempat nanya, wahai tuan, kata siapa kitab tu, katanya, siapa kitab tu? Lalu orang yang madah, kami itu adalah Rasulullah SAW. Jadi bapa kita tu waktunya hidup memangnya banyak dosa, tapi walaupun dia berdosa, tapi dia pernah tinggal selawat dengan aku, dan aku berjanji bahawa orang yang berselawat dengan aku akan dapat syafaat daripada aku. Jadi hari itu aku menunaikan janji aku datang kepadanya walaupun dia berdosa, aku tetap bersyafaat dengannya, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Tegalnya banyak berselawat kepada Nabi SAW. Jadi sebab kita jangan tinggal selawat kepada Nabi. Orang yang berselawat banyak berselawat pada Nabi dijamin untuk husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tu walaupun Nabi dah wafat, itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi dulu apabila nabinya meninggal, nabinya wafat, makin kurang pengikutnya, makin jauh daripada agamanya, makin kurang pengikutnya. Nabi Muhammad pun umat lain, dah lebih 1500 dah Nabi meninggal, dah lebih 1500 tahun. Tapi umatnya makin ramai, makin beriman, makin banyak orang bunuh orang Palestin, makin banyak orang putih masuk Islam. Mungkin kita dagang di gereja di Eropah, namun kita ada rezeki pergi melancong, pergi tak London ke, pergi Eropah. Anak, saya dah gereja dah banyak dah bertukar jadi masjid. Kadang-kadang gereja pakai sedap main skateboard jadi tempat permainan. Kumpul lah duit ni, kita tahu kan tak? Mekah dah datang. Jadi kita mesti ada percaya dalam hati. Macam kami orang tu pun, bukannya kami orang tu jenis kerja macam doktornya nak bersyarah di ATM lah. Macam kami orang tu kerja imam tu lebih kurang je, gaji biasa-biasa aja. Tapi niat kita hati-hati tu malah dia orang tu pergi nak pergi umrah. Ada orang telefon, Ustaz, kita tu jadi mutawif. Ada seorang telefon bulan 10 lah. Kita bulan 10 boleh sih jadi mutawif, Ustaz? Boleh. Kerana dia tahu kita pernah jadi mutawif, pernah pergi ke Mekah, ni jadi pengalaman dah macam ni. Lepas saya telefon dia sekali lagi, Ustaz, si jadi bulan 10, bulan 1 untuk kita pergi umrah. Boleh sih bulan, lalu pergilah bulan 1 untuk pergi umrah. Jadi kita bukannya maksudnya kita nak pergi Mekah ke apa, dan kita mikir hal duit dulu, kita malah berdoa, ya Allah aku mudahan ada orang nyuruh pergi. Macam orang bujang-bujang tu, ada orang sponsor kalau nak berbini, ada beri orang duit pergi nikah. Dan kan ada macam ya, benda banyak berlaku macam ni. Dia tak tahu ada orang kaya ke apa. Kita tahu sebab rezeki Allah Ta'ala beri. Ya. Baik, itu adalah pada sifat yang ke-20. Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Ketahuilah olehmu bahawasanya dalil atas segala sifat maknawiyah itu, iaitu dalil sifat ma'ani, dan bahawasanya pada sifat yang ke-20 itu terbagi pada empat bahagian. Daripada 20 sifat yang tadi, ya, daripada 20 sifat yang kita belajar, akan 4 bahagian pada sifat itu, pada sifat nafsiyahnya, sifat salbiyahnya, sifat ma'aninya, dan sifat ma'nawiyahnya, iaitu ada 7 sifat. Daripada 20 sifat yang dibagi kepada 4 bahagian sifat nafsiyah, iaitu sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, kemudian adanya sifat ma'nawiyah, ya. Jadi sebenarnya sifat 20 tu kita rajin ulang kaji, rajin kita belajar,
Ya, dan yang sebenarnya perlu kita sentiasa ulang kaji juga. Memang even di masjid-masjid pun macam ni juga. Kan pernah dibaca kitab ni kelak, dah di sini dibaca ada lupa baru. Jadinya ulang balik baca-baca kitab, jadi ulang balik. Maknanya ataupun datang penceramah lain kelak, yang ulang balik kita dengar. Ya, baca ataupun mungkin kita belajar di masjid, belajar di pondok. Kemudian ada ustaz datang, ada macam di Sarawak tu ada syekh-syekh datang ke maulana datang ke yang belajar ilmu tauhid. Kini tu alhamdulillah Jabatan Agama Islam kita Sarawak tu agak memandang serius tentang perkara tu, dan alhamdulillah sejak kebelakangan tu memang kita dah mula menekankan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya semua ditekankan sifat 20 dah mula di apa kan. Kenapa dari segi akidah ya, supaya umat Islam tu nyasik berpecah belah. Kerana kita di Sarawak tu kita minoriti dan kita sirami, dan pun kita tu dalam sirami kita berpecah belah dengan berbagai-bagai pemikiran ya, jadi umat kita tu akan jadi bercelah ya. Jadi kita ucapkan tahniah jaklah kepada Jabatan Agama, terutamanya sahabat-sahabat kita di Jabatan Agama yang sidak tu memang nampaknya bersungguh-sungguhlah serius untuk perkara tu, dan insya-Allah kita akan sambung perkara tu pada minggu yang akan datang. Sebelumnya kita buka dulu untuk beberapa perkara sebagai soal jawabnya. Okay? Soalan. Ada soalan? Baik, mohon saya ada soalan, saya nak ada perkara, beberapa perkara saya nak madahkan kita di situ ya. Baik. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan beberapa jenis zikir yang kita boleh tinggal hari-hari, yang mendapat kita hafal di mulut-mulut kita, dan mungkin memang sebahagian daripada kita dah memang ngamalnya. Yang pertama sekali adalah zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita mesti bacanya 3 kali pagi dan 3 kali petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali pagi dan petang. Apa pakai zikir ya? Zikir sebenarnya untuk mengelakkan kita daripada disengat, dipatuk ular. Bon kita pergi kebun, bon macam orang sendiri kita hanya kata mana Ustaz. Oh, macam ya. Dia termasuk juga. Dia termasuk, maknanya minta lindung dengan Allah. Termasuk dia kita pergi masuk hutan, kita takut sesat ke apa, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadi? Jadi sebenarnya sakit ya, yang paling bagus kita zikir adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sakit yang banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka munnya ditakdirkan mati dengan sakitnya, Allah Taala akan ampunkan semua dosanya. Ya, dosanya. Maksudnya, dan dia dianggap sebagai mati syahid. Munnya hidup, maka Allah Taala ampunkan dosanya tadi. Maksudnya ditakdirkan hidup juga, maksudnya bersakit dia disebabnya mati, dengannya zikir ya diampunkan semua dosanya disebabkannya berzikir dengan zikir tadi. Adapun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, mesti banyak, 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali pagi, 3 kali petang pun dah cukup. Ya? Ha? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali pagi, 3 kali petang. Artinya mohon kita berjalan, kita kena patuk ular, kita tidak sesat masuk dalam hutan. Kita datang rumah baca ya juga. Nak turun pada rumah nak jalan pergi. Boleh. Boleh minta dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak bagus. Yang keduanya, jangan tinggal kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Utamanya kita jadi suka minum di kedai kopi, kedai di rumah orang, ataupun dalam majlis-majlis, majlis pengilan kapal, kita mesti baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Mohonnya bagus lagi ditambah kita dengan bismillah 5 ya. Mohon kita minumlah bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
Jadi pun orang mugik, orang santau, orang nak ilmu black magic kan segenap kita. Macam santau tu, dia ilmu yang jenis disebar di udara. Hanya di orang yang hantar santau, dia hantar ke udara macam ni. Dia pakai angin. Pakai angin. Jadi punya ingatkan makanan kita punya ada santau, sila-sila kita kena. Sebab dia baca Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ada kisahnya dalam hadis menyebut tentang Abu Hurairah menceritakan bahawa Abu Darda, seorang sahabat bernama Abu Darda yang diracun oleh yang pun khadam. Dia ada khadamnya di rumah yang keracun dalam daging kambing, daging unta dia makan. Lalu dia dah lama-lama dia mati-mati. Lalu dia bertanya dengan Abu Darda, "Wahai Abu Darda, kita tu manusia kan bukan manusia? Karena kami dah berapa kali keracun kita si mati." Kenapa? Jadi apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Boleh juga, sama juga kita baca daripada Bismillah 5 je pun sama juga kita ulang benda yang. Ya. Dan sikit lagi doa pada Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ada sikit doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya bunyi zikirnya ataupun bunyi doa ya. Tahu tak doa yang apa? Pakai nurul jin buta. Maksudnya kita mandi, di bilik mandi kita telanjanglah, kita buka baju. Jadi pun kita dalam bilik mandi, kadang-kadang orang zaman moden tu kan orang mandi bertelanjang misalnya lah contoh, ya. Jadi nak semanding dia banyak dalamnya. Dak jin dak setan yang nak rumahnya ya, hotel daknya ya. Hotel daknya ya. Dibayar ulama madah jangan suka lama-lama dalam jamban dalam bilik mandi. Kecuali pun kita ada kerja nak bercuci, ya lain cerita lah. Tapi pun kita nak mandi berak pun lama-lama, pun angkat handphone, main handphone, angkat scroll TikTok, tengah-tengah berak kan masih boleh. La haula wala quwata illa billah. Jangan tak orang model-model tu ni. Orang model-model tu pelik-pelik ya, kadang-kadang gambar nak pakai nak kira tu, nak pakai berdiri tu kena live dalam jamban. Waliyazubillah. Kadang-kadang orang video call dia nayang body dia kapal dijual ni bodinya. Macamnya ya. Biar mudah kita tu banyak benda macam ni. Jadi doa kita nak buta mata jin ni tadi dalam toilet Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Ya bunyinya. Bismillahilladzi macam kita baca Bismillahilladzi la yadurru juga. Tapi kita baca dalam Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Ya pakai butakan mata jin. Jadi apabila tak masuk dalamnya, dia si nampak aurat kita. Ya adalah pakai kita berjanji dengan iblis, dengan syaitan. Macam rumah kita kena kacau oleh iblis, kita madahnya menkau keluar kelak kumadahkan Nabi Sulaiman berjanji dengannya. Jadi dia akan kacau lagi. Ya macam MOU kita dengannya. Apabila kita biasa orang akan baca doa ya, apabila kita dah ruqyah ke apa nak, lalu kita berjanji dengan jinnya, maknanya kau kacau lagi kau akan mati maksudnya. Doa ya. Jadi pun kita pergi mana-mana rumah ditinggal ke apa, kita boleh baca doa ya sebelum tak tinggalnya. Jadi rumah tak kelas CD. Kita jalan ke rumah kunci, kita boleh baca doa. Boleh. Ya, maknanya maksudnya rumah berkunci ke apa maksud tadi? Macam ada orang selalu nyebut baca doa ya Pak. Kami ada dengar mana baca doa ya untuk menghindarkan macam kita terkena santau sihir. Sama aja. Pakai mengelak macam orang yang hantar santau kita jangan berbalik orang yang balik. Jadi cukup dengan a'udzu bikalimatillah itu dah cukup dah. Cuma yang dibaca kita tadi ya lebih kepada apabila kita dah bersih rumah ya, kita baca doa ya, kita madangkan jin, kita orang jangan berhabis di situ lagi.
Ya, maksud. Contoh kita keluar rumah tersebut kunci, kita baca doa ayat boleh juga. Boleh juga. Tapi sebenarnya ada hadis nyebut barang siapa yang keluar daripada rumah lalu dia baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim cukup. Allah Taala akan jaga rumahnya. Ya. Jadi rumah kami di Taman Muhibas ya. Ramai biasa pagar kadang-kadang tengah malam kan terbuka. Kan dia makin remote. Kadang-kadang terlupa tekan remote jadi si bertutup. Apabila dia bangun subuh pergi masjid lagi, si bertutup semua pagar tu, pagar si bertutup, kunci kereta si berkunci, ada wallet dalam kereta, tabung gas RM45 di luar ya semua. Banyak nak diambil ya banyaklah. Ada juga kiruitnya lah. Ambil saya kunci tak. Ayat tadi, namun kita baca ya cukup sebenarnya. Jadi pintu dapur saya kunci, pintu tengah, jalan je main start saya kunci. ada sikit yang kita boleh amalkan adalah satu doa yang diambil daripada Abah Guru Sekumpul. Doa pukul 7 pagi. Doa pukul 7 pagi. Doa yang hanya dibaca pukul 7 pagi. Oh, baca pukul 7 pagi. 7 pagi dia baca, sekali dia tak baca, ya. Doanya daripada Al-Quran yang berbunyi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi. Dalam ni kita dapat nama surah ya Ustaz. Sekejap maknanya ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kemudian kita baca ya hafiz 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 9 kali. 9 kali. Jadi ulama 7 pagi lah. 7 pagi. Asal kami pun pasal kadang-kadang lain-lain pukul 7 kami di masjid ke apa pukul 7 hari ingat bismillah. Ma indallah ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ya hafiz 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 9 kali. Ya hafiz saya sebut 9 kali. Tapi paling bagus doa yang kita tulis tepek di pintu rumah. Nak mun tak pergi rumah ambil ada doa yang di depan pintu. Jadi doa yang kata Abah Guru Sekumpul untuk menyuruhkan pencuri yang sedang nafsu nak curi rumah kita. Dia naga rumah kita macam sedang apa-apa, ataupun mungkin dia naga rumah kita yang macam si berta ke apa di tangannya lah. Ataupun nafsunya sedang nak curi. Sedang keinginan. Allah blok hatinya. Jadi baca ya ma indakum yanfad wa ma indallahi hibab. Ya hafiz 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 ya hafiz. Cuma doa yang hanya dibaca pada pukul 7 pagi. Jam lain dia. Hanya madah mengikut yang pun ijazah yang memang pukul 7 pagi. Ngado. Nabi Yunus keluar nemu ikan kata orang nak Ustaz. Nani? La Ya, tadi maksudnya apabila Nabi Yunus dia baca doanya keluar daripada 4 kegelapan. Kegelapan dari segi kegelapan perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam dan kegelapan yang pun perasaannya, kegelapannya yang rasa tertekan. That's why doa yang bagus pun kita dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita murung. Ialah baca doa kita supaya kita tu berserah dengan Allah Taala. Dan yang terakhirnya adalah membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. 7 kali pagi dan petang. Ya 7. Ya pakai kita ngelak kita daripada musibah, benda si bagus. Daripada kemalangan, daripada apa-apa benda-benda yang nimpa kita, benda-benda yang kita sangka. Ya, unsangkable. Ya. Jadi yang terakhir sekali mun waktu kita tidur yang paling kami selalu beri nasihat waktu tidur. Waktu tidur baca bismillah 21 kali. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca 21 kali. Ya, tujuannya ada 4 faedah kita baca bismillah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali 4 faedah. Yang pertama, rumah kita kena curi. Rumah kita kena musibah. Ya, rumah kita kena kebakaran. Rumah tak hangus. Ya. Dan yang keempat, kita tidur mati dalam tidur.
Si mati dalam tidur, baca bismillah 21 kali. Kan orang tu takut bunyi tidur, tiada tidur terus dah. Ada si angkat-angkat. Ataupun dia tidur-tidur sedar-sedar air dah dalam kubur dah, dah dalam liang lahat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Okey. Mesti ada apa-apa soalan, saya rasa ya untuk kali itu. Cuma sebelum saya nak mengakhirkan kalam, saya nak madah kita tentang umrah yang saya nak pergi bulan 1 tadi lah. Mohon kita rasa ada adik kakak kita di Kampung Ban nak pergi. Kami akan berangkat pada 30 hari bulan 1 dan pulang pada 11 hari bulan 2. Ia package yang disuruh ambil jadi mutawif lah. Package premium untuk cuti sekolah bermula daripada 12,000. Pasal 4 orang pasal tu bilik. Mun nak 4 orang sebilik dia 11,000 lebih. Ya 11,200 saya Yang kan. dekat Darulhana yang kata yang 7,000 lah, 7,000 lebih tahu okey. Ya okey, tapi maksud dia bukan cuti sekolah. Rata-rata cuti sekolah tu orang nak pergi cuti. Maksudnya hotel dekat Dekat dengan masjid. Ya.